5. Bro, bab 5 tu baca sendiri Bab 5 dah bincang lah. Oh, ke? Bab 5 sebelum cuti raya lah, dah habis lah. Cukup dah. Okay. Bab 5 dah settle lah. Okay, so saya dah record. Alright, jadi untuk bab yang ke-6 ni, fokus kepada fungsi wang, okay, dan kaitan wang dengan kadar bunga dan akhirnya adalah kepada pendapatan negara. Jadi untuk permulaan ni, ciri-ciri wang ini saya boleh skip saja, ini boleh baca sendiri simple saja. Okay. So, saya nak memberi penekanan kepada teori permintaan wang Keynes. Sebab nanti kita akan banyak guna teori ini. Okay, so semua biasa dengar teori permintaan wang Keynes. Tak biasa Tak pernah. Okay, teori permintaan wang Keynes very simple iaitu mengikut Keynes terdapat 3 motif pemegangan wang. Motif pertama adalah untuk tujuan urus niaga dan awasan. Okay. Dan yang paling penting sini adalah motif permintaan wang untuk tujuan spekulasi. Jadi ada 2 motif utama lah untuk mengapa orang memegang wang. Satu untuk tujuan urus niaga dan awasan, dan yang kedua untuk tujuan spekulasi. Jadi untuk urus niaga dan awasan tu very simple lah kan. Untuk kita beli barang, maksudnya biasanya kalau pendapatan kita meningkat, sudah pasti orang akan meningkatkan pemegangan wang ataupun permintaan wang. Permintaan wang ni maksud dia cash holding wang tunai yang kita pegang. Itulah maksud permintaan wang. Jadi biasanya kalau pendapatan naik, sudah pasti orang akan memegang lebih banyak tunai lah untuk membelanja. Begitu juga dengan awasan kan. Awasan ni untuk dia simpan, untuk menghadapi masa kecemasan dan sebagainya lah. Jadi kalau pendapatan naik, so biasanya orang akan meningkatkan pegangan wang untuk awasan juga Jadi sebab itu hubungan di antara pendapatan dengan permintaan wang untuk urus niaga dan awasan adalah hubungan positif. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggilah permintaan wang untuk tujuan urus niaga dan juga awasan. Jadi kita akan guna simbol MDT sebagai mewakili permintaan wang untuk tujuan urus niaga. Okey, MDT nama dia yang berfungsikan kepada Y. Semakin tinggi Y, maka semakin tinggilah MDT. Okey. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk persamaan, MDT berfungsikan kepada K. K ni satu fungsi lah berfungsikan kepada Y. Iaitu Y adalah pendapatan nominal ataupun pendapatan negara Semakin tinggi pendapatan negara, maka semakin banyaklah permintaan wang untuk urus niaga. So, hubungan dia adalah hubungan positif. Alright. Jadi, secara rajah, kita boleh menyatakan hubungan antara MDT dengan Y, hubungannya adalah hubungan positif lah. Jadi, kalau kita ada rajah 45 degree line nampak 45 degree line tu, actually not necessary 45 degree line. Dia boleh jadi sama ada steeper ataupun flatter, bergantung kepada bagaimana orang ramai menterjemahkan apabila berlaku peningkatan pendapatan, berapa banyak tambahan permintaan wang dilakukan Jadi pasti menegak adalah pendapatan negara. Pasti mendatang adalah kuantiti wang. Jadi maksudnya jika pendapatan Y kosong, maka permintaan wang untuk urus niaga adalah pada M kosong. Jadi ditunjukkan oleh titik E kosong Apabila pendapatan naik ke Y1, maka permintaan wang untuk urus niaga juga naik ke M1, iaitu pada titik E1. Jadi bila kita ada 2 titik, iaitu titik E0, E1, iaitu titik yang menunjukkan hubungan antara MDT dengan Y, maka kita boleh menerbitkan kelok permintaan wang untuk tujuan urus niaga. Alright, itu very simple Dan kelok permintaan wang ataupun permintaan wang untuk tujuan urus niaga tidak berfungsikan kepada kadar bunga. Jadi kalau pasti menegak adalah kadar bunga dan pasti mendatang adalah kuantiti wang ataupun permintaan wang untuk tujuan urus niaga. Jadi maksud dia, jika kadar bunga naik ataupun turun, maka permintaan wang untuk tujuan urus niaga dia tetap. Kenapa tetap? Sebab permintaan wang untuk urus niaga hanya berfungsikan kepada pendapatan sahaja. Ia tidak berfungsi kepada kadar bunga. Jadi dia tak kisah. Kalau kadar bunga pasal naik ke turun ke, orang tetap akan memegang wang untuk tujuan urus niaga dengan kadar yang sama. Sebab permintaan wang untuk urus niaga hanya dipengaruhi oleh pendapatan negara saja. Tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Okey. Alright. Dan yang paling penting dalam teori Keynes adalah
permintaan wang untuk tujuan spekulasi. Itu yang paling penting dalam analisis Keynes. Kita guna simbol MDS, for money demand for speculation. Yang tadi MDT, money demand for transaction. So MDS maksud dia permintaan wang yang bertujuan untuk mendapatkan laba ataupun keuntungan modal dan pulangan. Disebabkan oleh jangkaan perubahan kadar bunga atau harga bond pada masa hadapan. Okey, secara teori kita tahu bahawa harga bond dengan kadar bunga berhubungan songsang. Okey. Jadi maksud dia biasanya kalau kadar bunga meningkat, harga bond akan jatuh. Begitulah sebaliknya. Jika kadar bunga akan turun, maka harga bond akan meningkat. Okey. Dan kita tahulah kadar bunga tu banyaklah faktor yang mempengaruhi dia kan. Contoh dasar kewangan dia boleh mempengaruhi kadar bunga, ataupun perubahan permintaan wang, penawaran wang, dia akan mempengaruhi kadar bunga. Jadi bila kadar bunga berubah, maka harga bond juga dijangka akan berubah. Jadi permintaan wang spekulasi ada elemen jangkaan. Okey? Jadi maksud dia orang akan menjangkakan. Kalau dia rasa untung, okey, maka dia untung maksud dia dia akan membeli bond contoh kan, dia akan beli bond. Okay. Maka dia akan kuranglah pegang wang spekulasi. Dia akan labur dalam bentuk aset lain. Dia akan pegang wang dia akan kurang pegang wang untuk tujuan spekulasi dan dia banyak membeli bond sebab dijangkakan harga bond akan naik. Maksud begitu Dan sebaliknya lah. Jadi hubungan di antara permintaan wang spekulasi dengan kadar bunga adalah hubungan songsang. Semakin tinggi kadar bunga, maka semakin kuranglah permintaan wang untuk tujuan spekulasi. Okey, agak-agak dah kenapa? Kenapa bila kadar bunga naik, orang ramai kurang memegang wang untuk tujuan spekulasi? Cuba fikir logik dah. Maksud dia, bila kadar bunga naik, apa jadi pada harga bond? Harga bond turun. Harga bond turun kan? Okey, bila kadar bunga naik, harga bond turun. Jadi biasanya orang buat apa? Beli bond lah. Akan beli bond kan? Kenapa beli bond? Murah. Murah dan kita menjangkakan harga bond akan naik pada masa depan kan? Sebab ini elemen jangkaan Jadi bila kadar bunga tinggi, maka hubungan di antara kadar bunga dengan harga bond, hubungan songsang, harga bond ataupun harga saham lah. Kita boleh bayangkan saham. Okey, harga bond ni katakan saham Okey, harga bond ataupun harga saham murah sana. Jadi, secara logik orang akan beli bond kan? Sebab kenapa beli bond? Kita menjangkakan bahawa harga bond ataupun harga saham ni akan naik pada masa hadapan. Jadi duit kita banyaklah digunakan untuk beli bond. Tak adalah kita pegang di tangan kita untuk tujuan spekulasi. Jadi sebab itu, permintaan wang untuk tujuan spekulasi berkurangan apabila kadar bunga meningkat. Begitulah sebalik kalau kadar bunga turun kan. Okey, kalau kadar bunga turun, so biasa orang buat apa? Tak beli bond. Tak beli bond. Okey, itu satu betul logik. Kalau kadar bunga turun, dia tak beli bond, dia akan pegang banyak wang untuk spekulasi kan. Okey, ataupun satu lagi. Kalau kadar bunga turun, biasanya harga bond mesti naik kan? Betul, harga bond naik. Harga bond akan naik. Jadi biasanya orang akan mencairkan semua aset-aset dia kan? Okey? Nampak logik kan? Katakan sana ni, kadar bunga menghampiri kosong. Contohlah turun hingga menghampiri kosong. Jadi, masa tu biasanya harga bond akan naik. Jadi, orang akan bertindak balas dengan cara, dia akan cairkan aset. Jadi, dia akan jual bond. Jadi, jual bond dapat duit. Jadi, duit tadi dia akan pegang untuk tujuan spekulasi. Jadi bila kadar bunga turun, maka permintaan wang untuk spekulasi meningkat. Jadi hubungan antara MDS dengan kadar bunga adalah hubungan songsang. Okey. Jadi secara kelok dia begini. Paksi menegak adalah kadar bunga, paksi merata adalah kuantiti wang untuk tujuan spekulasi MDS lah, bukan MDT kita kena betulkan. Jadi apabila kadar bunga tinggi, katakan R0, permintaan wang untuk spekulasi adalah M0. Apabila kadar bunga menurun ke R1, maka semakin banyaklah permintaan wang untuk spekulasi dipegang pada M1. Jadi kalau kita ada dua kombinasi I0 pada kadar bunga R0, permintaan wang spekulasi M0, kadar bunga R1, permintaan wang spekulasi M1, kita I0 dan I1, bila kita gabungkan titik tadi, kita dapat menerbitkan kelok permintaan wang untuk tujuan spekulasi. Hubungan songsang di antara kadar bunga dan permintaan wang. Alright, so kita ada dua jenis permintaan wang sana kan. Satu urus niaga. Urus niaga yang hanya berfungsikan kepada pendapatan, tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Dan yang kedua, permintaan wang spekulasi yang berfungsi ataupun berhubung negatif dengan kadar bunga. Alright.
Okey. Ini fungsi dia lah. Permintaan wang untuk spekulasi berfungsikan kepada kadar bunga. Contoh kan. Okey, kita boleh tulis lah MDS expansion of R. R itu fungsi lah. R adalah kadar bunga. Bila kita gabungkan permintaan wang untuk urus niaga dan juga permintaan wang untuk spekulasi, maka kita dapatlah fungsi permintaan wang secara keseluruhan ataupun money demand ya. So money demand sama dengan MDT, iaitu money demand for transaction, plus MDS, money demand for speculation, yang mana MDT berfungsikan kepada KY, MDS berfungsikan kepada R. Jadi bila kita gabungkan, maka kita boleh menerbitkan fungsi permintaan wang. Jadi semua notation you kena ingat lah. MDT, MDS, KY, IR. Okay? Alright. Okay, now kita nak terbitkan. Jadi secara matematik ataupun secara fungsi kita nak menerbitkan fungsi permintaan wang dengan menggunakan rajah. Iaitu kita ada fungsi permintaan wang untuk urus niaga. Kita ada fungsi permintaan wang untuk spekulasi. Now kita akan campurkan fungsi permintaan wang urus niaga campur dengan fungsi permintaan wang spekulasi, dan akhirnya kita boleh menerbitkan fungsi permintaan wang ataupun kelok permintaan wang chains secara rajah seperti berikut. Okey, ada 3 panel kat situ. Panel A, panel B, panel C. Okey, panel A maksud apa? Panel A adalah permintaan wang untuk tujuan urus niaga kan. Kenapa urus niaga? Sebab kelok dia menegak. Menegak dengan kadar bunga. Jadi maksud dia permintaan wang untuk tujuan urus niaga tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Kadar bunga naik ke turun ke, permintaan wang untuk urus niaga tetap sebanyak M kan. Okey. Sebaliknya panel B, permintaan wang untuk spekulasi berhubungan negatif dengan kadar bunga kan. Macam tadilah. Bila kadar bunga tinggi, permintaan wang spekulasi rendah. Bila kadar bunga rendah, permintaan wang spekulasi tinggi. Jadi yang rajah tu awak kena betulkan. Ada kesalahan kat situ Untuk panel B sepatutnya MDS kat situ. Kelok yang warna hijau tu, yang mencurun ke bawah tu adalah MDS. Kat situ MDT. Ada kesalahan sikit Alright. Panel C, kita gabungkan panel A dengan panel B. Jadi kita akan buat aggregate lah. Kita aggregate kan. Jadi maksud dia pada kadar bunga R0 contoh kan. Okay, pada kadar bunga R0, berapakah permintaan wang untuk urus niaga? M lah kan. Okey. Berapakah permintaan wang untuk spekulasi? Kita tengok rajah yang kedua tu, rajah panel B. Jadi kita aggregatekan. Jadi pada kadar bunga R0, maka kita aggregatekan permintaan wang urus niaga campur permintaan wang spekulasi, maka kita boleh menerbitkan fungsi permintaan wang panel C. Begitu juga bila kadar bunga menurun pula. Bila kadar bunga menurun, permintaan wang untuk urus niaga dia tak berubah sebab dia tidak berfungsikan kepada kadar bunga. Sama aja kan. Yang berubah adalah permintaan wang untuk spekulasi. Jadi kita campurkan. Jadi bila kadar bunga menurun dari R0 ke R1, maka permintaan wang akan meningkat dari M0 ke M1. Jadi bila kita dah dapat titik tadi, ada yang baru masuk sekejap Alright. Semua dah okey Okey So kita boleh menerbitkan permintaan wang ataupun kelok permintaan wang yang juga menunjukkan hubungan negatif antara kadar bunga dengan permintaan wang, kerana hubungan negatif ini adalah dipengaruhi oleh fungsi permintaan wang untuk spekulasi. Okey. Boleh Setakat ni ada apa-apa pertanyaan? Tak ada lagi, Prof. Okey. Simple lagi kan? Alright. Okey, seterusnya kita nak lihat apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi perubahan permintaan wang. Ada banyak faktor lah. Okey. Jadi perubahan permintaan wang ni dia akan mengalihkan kelok permintaan wang sama ada beralih ke kanan ataupun balik ke kiri. Jadi banyaklah faktor dia. Okey. Jadi maksud dia mana-mana faktor yang boleh mempengaruhi permintaan wang, baik pendapatan ke,
Okey, kadar bunga ke, yang lain-lain dia boleh mengubah permintaan wang. Okey, kita ambil contoh. Alright, katakan berlaku peningkatan pendapatan contoh. Kita tahu bahawa bila pendapatan meningkat, maka permintaan wang untuk urus niaga akan meningkat, kan? Tetapi boleh jadi juga bila pendapatan meningkat, permintaan wang untuk spekulasi pun boleh meningkat, boleh jadi meningkat juga. Logik dia bila orang semakin tinggi pendapatan dia, jadi kemungkinan sebahagian daripada pendapatan tu dia akan gunakan untuk tujuan spekulasi. Untuk dia apa tu panggil, mendapat keuntungan di pasaran saham ataupun di pasaran bond. Jadi kalau kita lihat rajah ni, yang pertama ni, okey, ini ada jelaskan tadi, hubungan positif di antara permintaan wang untuk urus niaga dengan pendapatan. Okey. Itu yang rajah yang pertama. Rajah yang kedua ini adalah kesan peningkatan pendapatan kepada permintaan wang untuk urus niaga. Jadi maksud dia apabila berlaku peningkatan pendapatan, okey, maka permintaan wang untuk urus niaga dia akan bergerak ke kanan. Ini kalau kita guna paksi menegak adalah kadar bunga lah. Okey. So kenapa dia bentuk begini? Sebab permintaan wang untuk urus niaga tidak responsif pada kadar bunga. Dia hanya bertindak balas dengan pendapatan. Jadi kalau pendapatan meningkat, maka permintaan wang untuk urus niaga akan berganjak ke kanan. Okey. Daripada M0 ke M1. Okey, panel C, kesan peningkatan pendapatan kepada permintaan wang untuk spekulasi. Okey. So dalam kes ini, katakan yang asalnya adalah pada kadar bunga R0 kat sini. Permintaan wang untuk spekulasi katakan pada M0 kat sini, titik ni. Kita refer kepada kelok permintaan wang spekulasi yang biru muda ni. Right. Kemudian apabila berlaku peningkatan pendapatan, okey, sebahagian daripada peningkatan pendapatan tadi, isi rumah akan gunakan untuk membuat spekulasi. Dia akan pegang juga wang untuk jual spekulasi. Bukan 100% digunakan untuk transaction ataupun urus niaga. Jadi dia akan fikir juga bagaimana cara nak dapat keuntungan modal. Maksud begitu kan? Logik lah kan? Okey, kalau kita ada banyak pendapatan, takkan awak nak belanja semua kan? Mestilah awak fikir apa cara nak melipat gandakan pendapatan. Biasanya kita akan fikir strategi kita adalah mungkin ni cara yang ataupun the right timing contoh kan, nak beli saham misalnya kan, harga saham tengah murah contoh kan. Itu adalah elemen spekulasi lah. Jadi bila pendapatan naik, maka kelok permintaan wang untuk spekulasi juga boleh bergerak ke kanan. Dari yang warna biru muda ni kepada yang warna biru ke hijau, biru kepada warna hijau muda. Okay, dia balik ke kanan. Alright, kesan daripada peningkatan pendapatan. Panel D, ini yang kita dah bincang tadi Panel sebelum ni. Panel D, kesan peningkatan pendapatan kepada permintaan wang keseluruhan. Jadi maksudnya bila pendapatan naik, bukan sahaja urus niaga naik, spekulasi pun naik. Jadi sekarang ni bila keadaan ni berlaku, maka kadar bunga tidak berubah kadar bunga kekal. Okey. Kalau kadar bunga naik turun, dia akan mempengaruhi permintaan wang untuk spekulasi. Okey. Maka kelak permintaan wang tidak akan beralih ke kanan ataupun ke kiri. Jadi maksudnya kalau kadar bunga berubah, naik turun, berlaku pergerakan di sepanjang kelok permintaan wang saja kan. Okey, sebab perubahan kadar bunga akan mempengaruhi MDS sahaja. Tapi pendapatan meningkat, dua-dua kelok akan beralih ke kanan. MDS pun balik ke kanan, DT pun balik ke kanan ini. So akhirnya pada kadar bunga yang kekal R0, maka peningkatan pendapatan tadi akan mengalihkan kelok ataupun fungsi permintaan wang ke kanan. Jadi dalam kes ni permintaan wang akan bertambah daripada M0 ke M1. Okey, boleh Boleh? Boleh. Alright, good. Okey, so ini adalah kelok permintaan wang yang menunjukkan hubungan songsang antara kadar bunga dengan MD. Jadi dalam kes ni tidak mengalihkan kelok MD ke kiri atau ke kanan kan. Maksudnya perubahan kadar bunga ini should be kadar bunga bukan pendapatan Dia kena betul kan. Agak banyak kesilapan juga slide ni. Okey. Ini mungkin draft pertama kot Draft kedua baru dalam dah buat revision sikit. Jadi paksi menenggak adalah R kadar bunga bukan pendapatan Okey, jadi kena remove pendapatan tukar pada R. Alright. So dalam kes ni jika kadar bunga turun, berlaku pergerakan di sepanjang kelok permintaan wang daripada katakan kadar bunga R0, permintaan wang M0 di sini.
Kadar bunga turun ke R1, permintaan wang di sini, M1. Jadi tidak mengalih kelok MD. So, berlaku pergerakan di sepanjang kelok sahaja. Maksud begitu. So, MD akan beralih ke kiri ataupun ke kanan disebabkan oleh faktor satu perubahan pendapatan. MD akan bergerak di sepanjang kelok disebabkan oleh perubahan kadar bunga. Okey, selain daripada pendapatan, cuba buat fikir, faktor apa yang sekarang ni yang paling penting mempengaruhi permintaan wang? Yang awak rasa sekarang ni? Macam pendapatan tu okeylah. Awak rasa faktor ni yang paling dominan sekarang ni, yang boleh mempengaruhi kelakuan kita, kita nak pegang wang banyak ke tak nak? Contoh bila awak nak pergi shopping kan, banyak ke awak bawa cash dalam dompet awak? Awak bawa bertimbun-timbun kan duit dalam beg? Ataupun awak tak bawa apa? Tak kredit saja. Saya kalau pergi mana-mana saya tak bawa duit kan, bawa lah sikit RM50. Tapi kebanyakan yang menggunakan inovasi keuangan kan, financial innovation. Contoh kad kredit. Okey, sekarang lagi canggih lah macam-macam kad, macam-macam jenis kad saya kan. Elemen financial technology sana kan, teknologi keuangan. Okey. Yang paling simple kad kredit lah, bawa kad kredit, bawa awak punya debit card. Jadi kesan inovasi keuangan menyebabkan permintaan wang naik ke turun? Turun. Turun. Okey. Jadi inovasi keuangan menyebabkan orang ramai akan kurang memegang cash di tangan. Jadi cash holding tu kurang. Jadi bila permintaan wang turun, MD balik ke mana? Ke kiri. Permintaan wang akan balik ke kiri. Okey. Itu kesan daripada financial technology. Mungkin akan datang bila dah ada alat kewangan ataupun mata wang baru yang diterima umum macam Bitcoin sekarang kan. Okey. Setengah negara membenarkan urusan harga Bitcoin. Awak pergi nak beli pasar malam pun dia terima Bitcoin contoh. Kita belum lagi kan. Okey. Memang tahu akan datang Bitcoin boleh diterima umum sebagai wang. Macam-macam lah. Okey, alat inovasi kewangan. Jadi kita pun tak payah nak bawa duit. Kan, duit kita simpan je lah kat bank. Jadi cash holding kita akan berkurangan. Alright. Jadi bila cash holding berkurangan ni agak-agak awak macam mana? Bagus kan pada ekonomi Orang katakan semua kurang pegang cash. Semua simpan duit di bank je. Nak belanja pakai kad kredit, pakai debit card. Bagus kan kalau permintaan wang berkurangan? Macam mana tu? Bagus kot. Tak Kenapa bagus kot. Tak bagus? Saya rasa bagus. Okey, kenapa bagus? Sebab ada transaction, jadi ada pergerakan tu laju lah. Lepas tu ada income untuk bank jugalah. Betul. Jadi dari segi ideal dia, bila orang kurang pegang cash, duit banyak kat bank lah kan? Okey, jadi duit banyak kat bank, reserve bank banyak lah. Jadi apa berlaku pada kadar bunga pasaran? Tinggi. Macam mana boleh tinggi pula? Duit banyak mana? Bank banyak reserve ni. Rendah. Secara logik dia mestilah kadar bunga pasaran rendah kan? Sebab bank banyak reserve sangat. Sebab duit tersimpan kat bank semuanya. Orang kurang pegang cash. Jadi permintaan wang akan berkurangan. Jadi secara teori dia, kadar bunga masa tu mesti rendah. Jadi sebab tu bila banyak inovasi keuangan di banyak negara, sebab tu kadar bunga rendah kan? Cuba awak bandingkan kadar bunga negara maju dengan kita kan. Negara maju kan banyak inovasi keuangan dia kan. Macam-macam boleh menggantikan fungsi-fungsi wang ataupun aset kewangan yang pelbagai. Jadi biasanya negara yang memiliki financial innovation yang tinggi, kadar bunga dia mesti rendah. Okay? Of course lah ada fraud and con kat situ. Kadar bunga rendah sangat pun tak bagus juga kan. Kadar bunga rendah, katakan kadar bunga kosong, bagus kan? Ada tak negara yang kadar bunga kosong? 0% kadar bunga dia. Ataupun kadar bunga dia negatif. Kan ada Jepun. Ada juga. Macam di Jepun ni kan. Jepun kadar bunga dia negatif. Maksudnya kalau kita simpan duit di bank Jepun, tak dapat apa-apa. Dia charge. Dia charge kita pula. Dia charge kita. Negatif maksudnya dia charge kita. Okay? Ada negara yang kadar bunga dia kosong. Jadi ada dia punya hujah tertentu lah. Okay? Yang paling ideal kita fokus kadar bunga benar. Dalam bidang ekonomi, our main concern is kadar bunga benar. Jadi kadar bunga benar mestilah positif supaya dia boleh merangsang aktiviti ekonomi. Contoh katakan kita simpan duit di bank, katakan simpan di bank Islam lah contoh ya, awak dapat 4% kadar bunga nominal. Inflasi katakan 4% juga. Jadi pulangan benar kita 0% kan. Tak dapat apa. Maksudnya begitulah.
Okey, jadi kita kena pastikan instrumen yang boleh memberikan pulangan benar pada kita, yang positif ya. Alright. Nanti kita akan bincanglah yang kes kadar bunga paling rendah, menghampiri kosong. Itu dalam ekonomi kita panggil liquidity trap ya, perangkap kecairan. Okey, satu keadaan apabila kadar bunga yang paling rendah, mungkin dia boleh menghampiri sifar. Itulah kita panggil perangkap kecairan ya. Kenapa perangkap kecairan? Sebab bila kadar bunga paling rendah, menghampiri sifar, okey, orang akan liquidate semua aset dia. Contoh masa Great Depression 1936 the first Great Depression kan, kemelisitan besar-besaran. Masa tu kadar bunga menghampiri kosong. Negara maju, negara US, negara Eropah kadar bunga menghampiri kosong. Jadi bila kadar bunga menghampiri kosong, mestilah harga saham tinggi masa tu kan. Sebab hubungan sonsang kan. Masa tu kadar bunga menghampiri kosong, maka harga saham naik keterlaluan masa tu. Kan? Jadi apa strategi orang? Semua liquidate aset. Semua jual saham lah kan. Semua jual saham. So, masa tu dapat pulangan, maka mereka simpan duit tadi dianggap sebagai permintaan wang untuk spekulasi lah. Paling tinggi. Jadi bila berlaku keadaan begitu, maka harga saham jatuh menjunam lah. Semua dah jual kan. Jadi strategi mereka jual saham sebelum harga saham jatuh lah. Okay? Jadi sebab tu masa tu, sistem bank pun tak boleh hidup, tak survive, stock market pun collapse masa tu. Itulah situasi perangkap kecairan. Okay? Masa Great Depression. Alright. Okay, so ini saya telah sebutkan tadi. Konsep perangkap kecairan ni very simple. Dia satu keadaan apabila kadar bunga paling rendah menghampiri kosong dan permintaan wang dia jadi mendatar. Nampak kan? Ini ya. Okey, ini kelok permintaan wang yang biasa. Hubungan negatif di antara kadar bunga dengan permintaan wang. Okey. Tapi apabila kelok permintaan wang sudah mendatar begini, maka this is kita panggil perangkap kecairan dah. Berlaku perangkap kecairan sebab kadar bunga ni dah tak boleh nak turun dah. Dan impact kadar bunga ni dah menghampiri kosong. Okey. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil liquidity trap. Boleh bagi contoh tak? Negara mana yang kita boleh rasa telah pun mencapai ataupun menghadapi perangkap kecairan? Kadar bunga dia menghampiri kosong. Macam kes tadi, kes yang klasik Jepun lah kan? Okey, Jepun. Jepun is good example lah. Ekonomi dia telah pun berada pada tahap perangkap kecairan. Jadi perangkap kecairan ni dia memberi implikasi besar lah pada negara. Kadar bunga dah tak boleh berubah. Kadar bunga dah katakan menghampiri kosong. Okey. Jadi bila berlaku ini, dia ada kena mengena dengan dasar lah. Okey. Sama ada kerajaan kalau nak menstabilkan ekonomi menggunakan dasar fiskal ke ataupun dasar monetary. Itu isu perbahasan di kalangan ahli ekonomi lah. Semasa dilanda perangkap kecairan, dasar mana yang lebih berkesan untuk stabilize keadaan ekonomi. Contoh pengalaman Jepun, pengalaman Amerika Syarikat semasa subprime crisis contoh kan. Okey, semasa subprime crisis, kadar bunga Amerika Syarikat juga menghampiri kosong. Okey. Jadi bila kadar bunga menghampiri kosong, agak-agak dasar kewangan berkesan tak? Tak. Tak berkesan maksud kan. Dasar monetary tak berkesan langsung. Bila kadar bunga dah menghampiri kosong. Okey? Jadi tak ada apa kaedah untuk mempengaruhi kadar bunga dah. Jadi sebab itu kerajaan masa tu dia guna kaedah lain. Dia tidak boleh dah nak turun dengan kadar bunga dah. Dah kadar bunga dah menghampiri kosong kan. Jadi cara dia kerajaan melaksanakan quantitative easing kan. Okey? Dalam bahasa Melayu apa? Quantitative easing. Quantitative easing maksud dia dasar kewangan mengembang lah itulah Okey, tapi Prof, bukan yes. Yang cara menstabilkan ekonomi tu dasar fiskal dan apa satu lagi Prof? Dasar monetary. Kewangan. Monetary. Jadi dalam kes perangkap kecairan ni, dasar monetary memang tak berkesan untuk stabilize ekonomi kita. Maksudnya dasar monetary kerajaan contohlah katakan turut ubah kadar bunga dah tak boleh dah. Okey, jadi cara terbaik kerajaan boleh guna kaedah lain sama nak menggunakan quantitative easing. QE measures yang terpanggil Kalau Jepun dia guna double QE. Okey, maksud dia guna qualitative and quantitative measures dia panggil. Amerika Syarikat dia guna QE measures sahaja. Quantitative easing dia panggil Kalau Prof. Jepun, yes.
Kenapa dia tak boleh naikkan kadar bunga tu? Sebab kadar bunga tu dah menghampiri kosong. Jadi secara teori dia, kalau kadar bunga menghampiri kosong, any monetary policy indicators, sama ada dia guna money supply, maka dia tidak boleh mengubah dah. Sebab kelok permintaan wang begini. Nampak? Okey? Kalau permintaan wang dia begini, tak ada masalah. Dia boleh lagi menggunakan instrumen dasar kewangan. Tapi sekarang kelok permintaan wang dah mendata. Okey, dah mendata terhadap kadar bunga. Nampak? Jadi bila sudah mendata pada kadar bunga, mana-mana dasar yang mengubah money supply ataupun dasar monetary tadi, tidak berupaya dah nak mengubah kadar bunga. Dalam kes ini. Okey. Okey? Okey. So ini sebab tu panggil perangkap kecaran, liquidity trap. Okey? Alright. Orang banyak sangat pegang duit sana ni. Pegang duit untuk spekulasi lah, jual spekulasi. Okey? Jadi dalam kes ni kerajaan kena consider dasar lain. Sama ada dasar fiskal, of course paling berkesan dasar fiskal lah. Okey, jadi sebab tu kalau awak baca buku Keynesian tu, John Maynard Keynes 1936, bila berlaku Great Depression, saranan dasarnya adalah dasar fiskal melalui bajet defisit. Itulah dasar yang paling bersesuaian untuk negara keluar daripada perangkap kecaran. Okey, kalau menggunakan dasar monetary tidak berkesan langsung. Jadi negara perlu melaksanakan dasar fiskal mengembang, kan? Iaitu melaksanakan belanjawan defisit. Jadi sebab itu kalau awak baca Keynes ni dia pro kepada bajet defisit. Okey, sebab apa? Bajet defisit dia kata multiplier effect dia besar. Jadi bila bajet defisit, multiplier effect dia besar, ekonomi akan stable semula beberapa ketika. Tapi adalah isu lain. Isu dia kalau bajet defisit berpanjangan kesannya kepada ketahanan fiskal negara. Kan? Ketahanan fiskal negara mungkin akan terjejas sebab negara kena banyak berhutang. Okey, untuk melaksanakan belanjawan defisit. Dalam keadaan defisit, hasil cukai tak cukup untuk menampung perbelanjaan. Kerajaan terpaksa buat pinjaman. Kerajaan terpaksa menerbitkan bon-bon kerajaan. Macam sekarang ni, kerajaan Malaysia ni, berapa tahun dah defisit? Lebih 20 tahun kan, bajet defisit. Dan masa ke semasa, kerajaan kena terbitkan bon. Okey, macam sekarang nak mengatasi masalah COVID. Kerajaan terpaksa meminjam, terpaksa menerbitkan bon. Okey. So benda tu akan mempengaruhi juga ketahanan fiskal pada masa hadapan. Jadi sebab itu baru-baru ni kerajaan dah menyedari kan, ketahanan fiskal ni very important. Kalau kita tak concern betul-betul, mungkin kita tak boleh sustain di masa hadapan. Dari masa ke semasa komitmen kerajaan semakin bertambah. Jadi sebab itu baru-baru ni kerajaan telah mengumumkan satu cara langkah fiskal dia adalah memasukkan pension tu kan. Tak ada pension kan? Okey. Ada dengar tak cerita ni? Tak ada lah. Yang dulu ke? Yang dulu baru peringkat cadangan, tapi kuat kuasa. I think dah start lah pelantikan baru JPA dah tak ada pension kan. Macam kita selamat lagi lah. Kalau awak kerja kerajaan masih dapat pension lagi kan. Lantikan terbaru ni dah tak ada pension. Dia based on adalah sistem baru dia orang buat. Jadi dia akan menjimatkan duit kerajaan di masa akan datang. Okey. Macam kita selamat lah. Saya pun selamat jugalah dapat pension kan. Yang baru-baru ni tak ada lah pension lah. Itu satu cara lah untuk penjimatan fiskal. Okey. Ada soalan sekarang ni? Tak ada lagi, Prof. Ada Alright. Okey, next pemegangan wang optimum yang ini. Okey, jadi maksudnya kita boleh buat pilihan apakah kadar yang paling optimum, okey, apabila kita membuat keputusan untuk memegang wang. So konsep optimum ni maksud dia bila kita pegang wang, okey, keputusan kita untuk memegang wang dan juga aset yang lain akan memaksimumkan kita punya return lah, akan memaksimumkan kadar pulangan. Maksudnya begitu. Contoh okey, katakan ni ambil contoh lah, katakan kadar bunga 5%. So ada 6 kolom kat sini. Kolom satu ni adalah bilangan pertukaran wang kepada bank. Ini berapa kali lah kita nak tukar. Ini kosong. Ini kali pertama. Macam itulah maksudnya. Maksudnya kalau tak ada kita tukar kepada bond, maknanya 100% kita simpan wang lah. Maksudnya kita akan simpan wang sebanyak katakan RM600 contoh RM600.
Bond tak ada kan, kosong. Jadi kalau awak pegang 1% wang, dapat ke return? Ada kadar bunga dapat? Tak ada lah kan? Tak ada, kosong lah. Sebab itulah kos melepas kita kan. Kalau kos melepas kita pegang wang adalah kadar bunga. Sepatutnya kita boleh simpan duit di bank, dapatlah deposit kan. Pada kadar 5% contoh gitu Ataupun kita pegang bond, kita dapat kadar bunga 5%. Tapi kalau 100% pegang wang, maka tiadalah bunga yang kita perolehi. Dan sudah pasti kalau yang kelima ni tidak melibatkan apa-apa kos lah pada kita kalau kita pegang wang. Dan untung bersih kita kosong. Maksud begitu Tapi kalau kita membuat keputusan nak pegang separuh-separuh. Okey, kita ada 600 tadi, kita kata okey, 300 nak pegang cash lah. Okey. Kemudian 300 lagi kita pegang bond. Jadi bila kita pegang bond 300, kita dapat kadar bunga 5% kan? Okey, jadi 300 darab 5%, maka dapatlah bunga 15%. Okey. Dan bunga 15 RM15 ni, bunga yang kita peroleh RM15, kita akan tolak dengan kos pertukaran. Sebab bila kita nak tukar ataupun nak beli bond mesti incur kos kepada kita kan. Kena bayar yuran broker. Contoh nak beli saham kan. Apa kos yang terlibat? Brokerage. Brokerage fee kan. Okey. Jadi kita assume brokerage fee ni katakan untuk sekali transaction beli saham tu dia charge kita RM2. Betul itulah. Jadi untung bersih kita RM15 daripada bunga tadi, tolak dengan yuran broker RM2, maka untung kita RM13. Maksud begitu. Okey, dan kalau kita nak kurangkan lagi pegangan wang daripada 300 dan 200, so 400 lah kita pegang bond. Dapat kadar bunga RM20. Okey, dan kos pertukaran kita double lah kan. Jadi naik lah. Okey. So ini jadi RM4 pula. Dan untung bersih kita RM16. Dan seterusnya, kalau katakan 150 pula yang ni Okey, so 450 kita pegang bond, mendapat bunga sebanyak 22.5, tolak yuran broker RM6. Dan kita dapat RM16.50. Jadi bila kita bandingkan, okey, kombinasi 0, 1 sampai yang keempat ni, yang paling maksimum kita dapat adalah kombinasi yang ketiga kan. Iaitu bila kita pegang wang RM150 dan RM450 kita pegang bond. So, kita dapat menjana untung bersih yang lebih tinggi lah. So this is yang paling optimum lah. Okay. Maksudnya pemegangan wang yang paling optimum adalah sebanyak RM150 sahaja. Ini. Alright. Kerana RM450 kita akan beli bond dan kita dapat untung bersih sebanyak RM16.50. Maksud begitu. Alright. Okay. Ini contoh sebalik lah. Ini kadar bunga 3%. Itu simple saja. Okey. Setakat ni ada apa persoalan mengenai permintaan wang? Tak ada. Tak ada Alright. Okey. Dalam bidang financial market ataupun pasar wang, tak lengkap kalau kita lihat dari sudut permintaan wang. Permintaan wang tu kita lah kan. Isi rumah ataupun masyarakat yang membuat keputusan dia nak meminta wang, nak memegang wang banyak mana. Kita akan lihat pula dari sudut supply. Siapa yang menawarkan wang sana? Biasanya siapa yang supply wang? Mestilah bank pusat kan. Okey, permintaan wang isi rumah ataupun bank yang meminta wang. Yang menawarkan wang adalah bank pusat. Okey. Jadi dalam kes ni konsep peran wang ni adalah jumlah wang yang dibenarkan beredar dalam pasaran. Ataupun peran wang juga dikenali sebagai stok wang. So secara umumnya money supply dikawal oleh bank pusat melalui instrumen dasar monetary. Okey. Jadi sebahagian besar daripada peran wang memanglah dipengaruhi oleh bank pusat, tetapi dan kita boleh bahaskan sekarang ni kan, contoh boleh ke bank pusat membuat kawalan 100% peran wang? Boleh ke? Macam tak boleh je. Tak boleh kan. Kalau kita lihat dalam keadaan sekarang kan. Dalam keadaan sekarang very complex financial system, macam-macam produk keuangan, inovasi keuangan kan. Jadi dalam keadaan sekarang memang bank pusat tidak boleh mengawal 100% penaruh wang. Okey. Bank pusat hanya boleh mengawal sebahagian saja penaruh wang. Okey. Jadi sebab itu kebanyakan bank pusat
di seluruh dunia sekarang ini, strategi dasar monetary adalah telah beralih daripada mengawal money supply kepada mengawal kadar bunga kan. Jika awak tengok sejarah bank pusat sebelum 1995 majoriti bank pusat di seluruh dunia termasuk Malaysia, dasar monetary dia jelas mengawal aggregate monetary di Malaysia kita panggil aggregate monetary lah ataupun aggregate kewangan mengawal aggregate monetary. Tapi selepas 1995 bank pusat mendapati sukarlah untuk mengawal aggregate monetary sebab kebanyakan aggregate monetary dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Faktor luar daripada Malaysia, kawalan dia lah. Sukar dia nak guna instrumen monetary pun tak boleh. Contoh 1990 hingga 1995 Malaysia telah mengalami aliran masuk modal asing yang berleluasa masa tu kan. 1990 hingga 1995 dana asing masuk mencurah-curah. Okey. Macam mana bank pusat nak kawal pergerakan dana asing? Bila dana asing masuk di bank-bank tempatan, secara tak langsung dia akan meningkatkan peredaran wang. Tapi yang itu bukan dipengaruhi oleh dasar bank pusat kan. Kita open sektor kewangan kita open pasaran saham kita, jadi orang asing bebas bawa dana dia. Jadi masa tu pergerakan peredaran wang di negara kita dipengaruhi oleh faktor luar. Jadi bank pusat rasa agak sukar untuk dia mengawal money supply. So akhirnya bank pusat membuat keputusan untuk remove kawalan terhadap money supply dan akhirnya bank pusat kawal kadar bunga. Sampailah sekarang kan. Okey, dia akan kawal. Adalah sejarah kawalan kadar bunga pun ada banyak dia punya pasar dia. Okey, pasar pertama bank pusat kawal kadar bunga dengan menggunakan kita panggil interbank rate. 3-month interbank rate. Tengok kurang berjaya juga. Bank pusat ubah kawal kadar bunga menggunakan intervention rate pula. Kadar campur tangan. Tengok kurang juga berkesan. Dan akhirnya bank pusat kawal kadar bunga dengan menggunakan OPR sekarang kan. Overnight policy rate. Sampai dah sekarang. Nampak bila dia guna OPR, baru sukses Bila dia buat pengumuman OPR, kesan market kesan pada pasaran kewangan tu agak cepat. Sampailah sekarang. Itu sejarah lah, sejarah dasar kewangan di negara kita daripada kawalan money supply kepada kawalan kadar bunga Tapi secara teori kita kena belajar juga. Sebab kita dah introduce money demand, kita kena introduce juga money supply. Alright. Jadi money supply ini kalau kita assume bank pusat boleh mengawal, ni kita ambil contoh klasik dulu Contoh klasik maksud dia, bank pusat boleh mengawal 100% penaruh wang. Itu yang contoh klasik. Tapi dalam realiti kita boleh nafikan lah, kita boleh petikaikan andaian tadi. Maka kelok penaruh wang akan bentuk vertikal begini. So ini contoh yang mudah. Kenapa vertikal? Ini kita assume bank pusat boleh mengawal 100% money supply. Maka kelok penaruh wang akan bentuk tidak anjal sempurna. Jadi dalam kes ni, kalau bank pusat meningkatkan money supply, maka kelok money supply beralih ke kanan. Kalau bank pusat mengurangkan money supply, maka kelok money supply beralih ke kiri. Itulah sebaliknya. Alright. Money supply, kita boleh tulis, juga boleh berfungsi kepada pendapatan dan juga kadar bunga. Jadi maksud dia, kalau money supply boleh berfungsi pada pendapatan dan kadar bunga, maka money supply tidak lagi berbentuk tidak anjal sempurna kan. Kes tadi money supply money supply dia tidak berfungsikan kepada kadar bunga, nampak? Maksud bila kadar bunga naik atau turun ke, money supply sama saja kan. Jadi kalau kita relax this assumption, money supply boleh berfungsikan kepada pendapatan dan kadar bunga, maka money supply tadi tidak boleh, bukan lagi berbentuk beginilah. Maka money supply yang dipengaruhi oleh kadar bunga dia akan berbentuk positif. Maksud itu. Dia upward sloping ataupun mencurun ke atas. Money demand downward sloping yang tadi kita dah bincang tadi. Mencurun ke bawah. Dan money supply yang berfungsi kepada pendapatan dan kadar bunga dia akan jadi upward sloping, mencurun ke atas. Alright. Bila kita diberi money supply, kita ada money demand, langkah berikutnya kita boleh mencari kesimbangan pasaran wang kita panggil kan. Sama juga macam awak belajar mikro, demand supply,
keseimbangan pasaran barang, gitu kan? Ataupun keseimbangan inilah di pasaran barang berkenaan. Dan bila kita ada money demand, money supply, kita boleh menentukan keseimbangan pasaran wang. Jadi bila kita dapat keseimbangan di pasaran wang, maka kita boleh menentukan berapakah tingkat harga keseimbangan. Tingkat kadar bunga keseimbangan. Okey? Ataupun kadar bunga keseimbangan dan wang keseimbangan apabila money supply sama dengan money demand. Alright. Jadi saya boleh fokus pada rajah lah kot. Contoh bagaimana teori Keynes melihat penentuan keseimbangan kadar bunga dengan menggunakan money supply dan money demand. Okey, kita ambil very simple saja. Okey, katakan kita ada permintaan wang begini. MD katakan pada Y kosong. Maksud dia permintaan wang pada pendapatan Y kosong. Maksud begitulah. Dan kita ada money supply. Ini kita assume bank pusat boleh mengawal 1% money supply. So, keseimbangan pasaran wang akan tercapai apabila money demand bersilang dengan money supply pada titik E kosong kat sini lah. Jadi, bila mereka bersilang, maka kita boleh menentukan keseimbangan kadar bunga pada R kosong dan keseimbangan bekalan wang ataupun kuantiti wang sebanyak M kosong. Okey, now cuba fikirkan apa berlaku jika kadar bunga lebih rendah daripada R kosong. Katakan kadar bunga R2. Di sini Jika kita lihat pada kadar bunga R2, apa yang berlaku? Permintaan wang MD1 kan? Permintaan wang M kosong. Jadi maksud dia pada kadar bunga yang lebih rendah daripada kadar bunga keseimbangan, berlakulah lebihan permintaan wang. Okey, sebanyak katakan E2 tolak B lah ataupun kawasan Maksud dia pasaran wang tak seimbang lah. Okey. Jadi cuba buat fikirkan jika berlaku ketidakseimbangan di sini, bagaimana pasaran wang tadi akan memperbetulkan ketidakseimbangan tadi sehingga dia back to E kosong. Cuba fikir, macam mana cara? Apa cara dia? Awak kena faham konsep permintaan wang Maksud dia sekarang ni kita nak pegang wang MD1 ni, banyak kita nak pegang wang ni. Tapi bank negara supply M kosong saja. Tak cukup kan? Okey? Kita nak pegang wang lebih banyak daripada yang dibekalkan oleh bank negara. Biasa awak buat apa? Awak nak pegang duit banyak, tapi bank negara hanya mampu M kosong saja. Biasa apa respon kita? Pinjam ke? Pinjam. Selain daripada itu, Keynes meramalkan ataupun Keynes punya model, dia assume kita ada dua jenis aset. Cash dan bond. Kerana awak nak pegang cash banyak ni. Tapi duit tak cukup. Jual bond. Okey. So, tindakan kita adalah kita akan mencairkan aset-aset kewangan kan. Sebab kita nak dapat cash. Okey? Jadi kita akan jual bond kat sini. Dia konsep permintaan wang melebihi permintaan wang ni maksud dia kekurangan cash kat sini. Kekurangan tunai kita panggil Jadi kita nak tunai banyak, tapi bank negara hanya mampu tawarkan M kosong, tak cukup tunai. Jadi biasanya orang ramai akan mencairkan aset-aset kewangan. Dia akan jual bond lah. Okey, jadi bila awak jual bond, apa jadi? Jual bond, jual saham. Cash bertambah. Okeylah, kita dapatlah cash. Apa jadi kepada harga bond? Sekarang kita jual saham, jual bond ni. Selling precious. Semua pakat ramai jual saham TMB. Contoh itulah. Turun harga. Harga bond mestilah automatik turun kan? Okey? Tindakan orang ramai mencairkan aset, jual bond ataupun jual aset kewangan akan menyebabkan harga bond turun. Immediately. Betul-betul harga bond turun. Jadi bila harga bond turun, teritori lah apa berlaku pada kadar bunga? Naik. Kadar bunga akan meningkat. Sebab hubungan songsang di antara kadar bunga dengan harga bond. Jadi bila harga bond turun, kadar bunga akan naik dari E2 hinggalah ke E1 walaupun proses tu of course take time lah. Ini kita assume terus. E2 ke E kosong kat sini. Kadar bunga naik. Jadi bila kadar bunga naik, maka permintaan wang untuk spekulasi turun kan. Jadi akhirnya dia seimbang lah semula kat sini. Okey, berlakulah keseimbangan di pasaran wang. Serupa juga bila kadar bunga tinggi, R1 kat sini. Okey, maka penawaran wang melebihi permintaan wang. Jadi kalau kita ada duit lebih, kita buat apa? Beli aset. Kita akan beli aset kewangan. Kita akan laburkan di pasaran bond. Kita akan beli bond lah.
Jadi bila beli bond, apa jadi pada harga bond? Harga bond naik. Harga bond akan meningkat dan kadar bunga turun kan. Turun. Hinggalah keseimbangan dekat sini. Okey, ini kira teori yang paling mudah lah untuk kita fahami bagaimana kadar bunga ditentukan. Alright. Kita guna money demand dengan money supply. Of course, banyak lagi teori-teori lain yang awak akan pelajari di sepanjang pengajian ni. Ada banyak lagi. Teori dana boleh pinjam, teori jangkaan, banyak lagi. Alright. Okey. Cuba kita ambil satu contoh lagi. Okey, katakan penawaran wang bertambah. Okey, keseimbangan asal pada E0 apabila permintaan wang MDY0 bersilang dengan MS0 menghasilkan keseimbangan kadar bunga R0 kat sini. Okay, now katakan bank pusat menawarkan menambahkan penawaran wang. So apa berlaku? Maka kelok penawaran wang akan balik ke kanan kan? Okey? Dari MS0 ke M1. Ini awak boleh fikirlah apa kaedah bank negara boleh gunakan untuk menambahkan money supply? Apa cara dah? Nak tambahkan money supply, cara dia macam mana? Cuba fikir. Boleh tak guna kaedah secara kuantitatif? Quantitative measures, boleh? Boleh tak? QE measures. Dasar, Boleh. cara dia? Dasar kewangan kuantitatif, menambahkan money supply. Cara dia? Kurangkan reserve kat bank tu ke? Kurangkan reserve. Maksud dia mengurangkan reserve berkanun. Ya. Okay, betul? Satu cara, mengurangkan reserve berkanun. Jadi bila kurangkan reserve berkanun, maka sistem bank akan memiliki kecaran yang tinggi kan? Jadi bank boleh create more money lah sebab reserve bank makin bertambah. Okey, betul? Selain daripada itu, boleh tak kita menggunakan operasi pasaran terbuka? Boleh. Okey. So cara dia, bank negara kena buat apa? Beli ke jual? Pasaran terbuka. Jual. Jual. Beli. Kalau jual terbalik pula kan? Beli. Bank negara akan membeli bond. Bila beli bond, dia akan bagi duit lah kepada sistem bank kan? Dia akan membeli, dia akan purchase aset-aset di pasaran terbuka. Maka dia akan meningkatkan money supply. Itu elemen kuantitatif. Kalau kualitatif boleh juga meningkatkan money supply. Kualitatif macam tu. Dia awak cari. Dua-dua boleh Kuantitatif boleh, kualitatif pun boleh. Okey. Contoh kualitatif tu kita boleh kata pujukan lah. Boleh tak bank pujuk bank-bank perdagangan supaya melonggarkan syarat kredit? Boleh tak? Boleh. Boleh tak bank negara pujuk bank supaya macam sekarang lah dia pujuk kan? 6 bulan dapat moratorium. Pujuk kan? Itu adalah kita panggil dasar kewangan yang bersifat kualitatif. Moral suasion. Dia pujuk dulu. Pujuk ni bukanlah pujuk macam nak pujuk isteri tu kan? Dia ada negotiation lah kan? Tapi dalam ekonomi kita panggil moral suasion lah. Pujukan moral. So, semua dapat moratorium macam tu kan? Maksud itulah. Okey? Jadi semua ni akan memberi kesan pada money supply lah. Jadi, kesan dia, dasar kewangan dalam kes ni, bila bank pusat meningkatkan money supply, kesan dia, kadar bunga akan turun. Logik lah kan? Banyak wang dalam ekonomi, kadar bunga turun. Maksud begitu. Kalau kurang wang, kadar bunga tinggi. Macam Malaysia ni mungkin banyak wang, sebab tu kadar bunga kita rendah kan? Duit banyak sangat kat Malaysia ni. Bank pun banyak duit. Kecuali dalam 6 bulan lah. 6 bulan ni bank pun terasa jugalah kurang lah duit kan? Sebab semua orang dapat moratorium. Jadi bank pun akan terkesan dalam tempoh 6 bulan. Okey? So dalam kes ni, kadar bunga akan turun. Jadi kenapa turun? Dan awak cerita balik tahap asal tadi. Contoh kat sini kan? Okey. Bila bank pusat menambahkan money supply pada kadar bunga R0, maka money supply melebihi money demand kan? Nampak kan? Money supply melebihi money demand. Lebihan peranan wang maksudnya duit banyak ni. Jadi bila duit banyak, orang akan gunakan lebihan wang tadi untuk membeli bond.
Jadi bila dia beli bond, harga bond akan meningkat. Bila harga bond akan meningkat, kadar bunga akan turun. Maksud begitu. Hinggalah keseimbangan tercapai pada kadar bunga yang lebih rendah R1, iaitu pada titik persilangan yang baru, iaitu titik E1. Maksud begitu. Okey. Jadi kita pun terkesan jugalah kan, bila money supply bertambah, kadar bunga turun, okeylah, sebab kadar bunga turun, kos pinjaman kita pun akan murah. Okey. Jadi kalau awak buat pinjaman peribadi, okay, kadar bunga akan turun. Jadi monthly installment kita pun akan rendah. Kalau awak buat pinjaman perumahan, kadar bunga bank akan turun. Maka monthly installment kita pun akan murah. Kan? Kita pun dapat manfaat melalui dasar kewangan yang longgar ataupun mengembang. Alright. Okey, seterusnya yang ini ini yang paling penting lah dalam analisis Keynes, iaitu bagaimana dasar kewangan beroperasi. Jadi kita boleh kaitkan dengan mekanisme transmisi Keynes. Okey, so konsepnya very simple ya. Mekanisme transmisi Keynes dia bermula apabila bank pusat mengubah penawaran wang. Okey. Jadi bila bank pusat mengubah penawaran wang, maka kesannya tadi dia akan mengubah kadar bunga kan. Contoh kat sini ya. Bank pusat menambahkan money supply, maka kelok money supply berganjak ke kanan. So kesannya kadar bunga turun daripada R0 ke R1. Jadi kesan dia, pengurangan kadar bunga tadi akan mempengaruhi fungsi pelaburan. Sebab kita dah bincang sebelum ini, pelaburan berhubungan negatif dengan kadar bunga. Okey? Bila kadar bunga turun daripada R0 ke R1, maka pelaburan naik dari I0 ke I1. Sebab pelaburan dengan kadar bunga berhubungan songsan. Jadi kesan dia, money supply naik, kadar bunga turun, pelaburan naik. Maksud itu kan? Dan bila pelaburan naik, kita tahu bahawa pelaburan adalah salah satu komponen perbelanjaan agregat dalam ekonomi ya. Kita dah bincang dalam bab 1 ya. AE sama dengan C plus I plus G plus net export kan. Di dalam kes ini apabila peningkatan pelaburan berlaku, maka perbelanjaan agregat akan meningkat. Katakan yang asal AE kosong, okey. Pada titik katakan F0 di sini, dan kesan peningkatan pelaburan tadi akan menggerakkan AE ke atas dari AE0 ke AE1. Disebabkan sebanyak adalah perubahan pelaburan ya, yang berpunca daripada pengurangan kadar bunga akibat peningkatan money supply oleh bank pusat tadi ya. Dan keseimbangan baru akan berubah daripada F0 ke F1, yang mana menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi daripada R0 ke Y0 ke Y1. Jadi kita namakan sebagai proses mekanisme transmisi Keynes. Bagaimana perubahan money supply mengubah kadar bunga, mengubah pelaburan dan akhirnya mengubah aggregate expenditure, AE dalam ekonomi. Okay? Jadi sebab itu Keynes berpandangan to stabilize the economy, okay, bank ataupun negara boleh menggunakan dua-dua dasar lah. Boleh menggunakan dasar fiskal dan juga boleh menggunakan dasar kewangan. Dia kata, tetapi dia kata dasar kewangan hanya berkesan sekiranya ekonomi belum lagi mencapai perangkap kecaran. Tapi Keynes kata, jika ekonomi telah mencapai kepada perangkap kecaran, dia kata, maka dasar kewangan dah tak berkesan lah. Yang berkesan hanyalah dasar fiskal, dia kata. Maksud begitu. Jadi ada apa kita panggil, dari segi implikasi dasarnya dia berbeza lah ikut keadaan ekonomi masa tu Alright. Okey, kita tengok yang seterusnya, permintaan wang pula. Okey, permintaan wang katakan dari sini meningkat Permintaan wang boleh beralih ke kiri ataupun ke kanan dipengaruhi oleh dalam kes ini faktor pendapatan. Ataupun yang tadi kita ambil contoh inovasi keuangan contoh kan. Okey. Jadi kalau pendapatan meningkat dari Y0 ke Y1, maka MD beralih ke atas ataupun ke kanan So implikasinya kadar bunga akan naik. Maksud itu Jadi maksudnya kalau orang ramai banyak sangat pegang wang, maka duit kat bank tu kurang lah kan. Okey. Orang belanja aja. Contoh itu Dan akhirnya kadar bunga akan meningkat. Tetapi kalau ada inovasi keuangan contoh orang akan kurang pegang duit, maka MD akan balik ke bawah. Jadi kadar bunga turun kan. Ini kadar bunga turun, dia akan memberi implikasi besar lah pada ekonomi. Kadar bunga turun, baguslah. Kadar bunga turun, pelaburan naik kan. Okey. Lagi orang ramai akan meminjam lah di bank, dah kadar bunga turun.
kita masihlah the right time nak pinjam di bank, kadar bunga dah turun, pinjaman peribadi ke, pinjaman perumahan ke dan sebagainya. Jadi bila banyak pinjaman, maka bank akan create more money. Dan akhirnya aktiviti ekonomi akan berkembang. Maksud itu. Alright. Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Ada, Prof. Tak ada Okay, so yang lain-lain ni, data di Malaysia, yang ni saya rasa awak boleh baca sendiri lah kot. Ini adalah definisi wang dalam konteks Malaysia. Ada definisi wang M1, M2, M3. Ini yang Malaysia punya definisi lah. Kalau negara maju, mereka ada definisi M4. Kenapa M4? Sebab mereka punya aset kewangan dia pelbagai. Kita belum lagi. Kalau kita bandingkan Malaysia dengan Amerika, Malaysia dengan European, negara maju lah. Definisi wang negara maju lebih meluas lah. Mereka ada M4. Kita setakat M3 saja. Jadi mungkin akan datang apabila sistem kewangan kita semakin moden, semakin canggih, maka bank negara perlu define semula definisi wang. Setakat ni bank negara punya definisi wang seperti berikutlah. M1, deposit permintaan dalam bank perdagangan dan bank Islam. M2, M1 campur deposit tabungan sektor swasta. M3, M2 campur deposit sektor swasta dalam institusi perbankan lain. Itu saja definisinya. Jadi semua data-data ni awak boleh dapatkan di bank negara. Buka saja website bank negara, awak tengoklah pergerakan M1, M2, M3 macam mana. Prof, Okey. Ya. satu soalan. Kalau bank negara tu nak tambah penawaran wang dekat pasaran kan? Kenapa dia tak boleh just cetak je wang lagi? Okey. Kalau dia cetak wang, dalam ekonomi kita panggil senoris. Bank negara mencetak wang. Okey. Ada apa dia punya disadvantage kalau bank negara cetak wang sewenang-wenangnya? Contohlah Zimbabwe kan. Bank negara Zimbabwe. Sebab kerajaan dia tak ada option lah, duit pun tak ada. Ekonomi pun tak boleh nak berkembang, ekonomi dah stagnan. Jadi kerajaan perlukan duit. Jadi apa bank Zimbabwe buat? Dia cetak duit dia banyak sangat sewenang-wenangnya. Apa jadi pada value dia, currency dia? Turun lah. Awak tengok kalau Zimbabwe, nilai note dia yang paling besar, dia cetak $1 billion Zimbabwe. Note dia paling besar. Note kita paling besar $100 je kan? Ya. Dia note dia paling besar $1 billion Zimbabwe. Banyak 1 bilion. Tapi dalam dolar US nilai dia lebih kurang 10 sen je. Nampak? Jadi sebab tu di Zimbabwe nilai wang tu memang tak ada siapa percaya dah. Okey, dia dah hilang kepercayaan kepada mata wang Zimbabwe. Jadi kalau nak buat urusan niaga dalam negara kan, kalau awak nak beli seekor ayam, katakan seekor ayam pun masa tu mahal, hyperinflasi di sana, katakan lebih kurang $15 kan. Awak kena bawa berapa beg tu? Kan ada seorang tu bawa 5 beg nak beli seekor ayam. Okey, jadi sebab tu mata wang tu dah hilang kepercayaan. Jadi orang tak pakai pun mata wang Zimbabwe. Sekarang pun mereka guna mata wang jiran. Dia guna mata wang rand kat situ. Okey, mata wang rand ni mata wang Afrika Selatan lah. Dia tak guna dolar Zimbabwe. Okey, mereka guna mata wang asing, mata wang rand dan juga mata wang dolar Amerika. Itu saja yang laku. Dolar Zimbabwe siapa nak pakai? Tak ada nilai. Okey. Jadi sebab tu bank negara dia tidak boleh mencetak wang sewenang-wenangnya. Dia akan cetak wang ikut keperluan. Sebab dia tahu risiko dia, kalau dia cetak wang berlebihan, mata wang kita akan turun nilai. Bila mata wang kita akan turun nilai, siapa nak percaya mata wang kita kan? Kalau orang luar dah tak percaya mata wang kita, orang luar tak akan melabur dalam kita. Itu risiko dia kan? Okay. Risiko yang kedua, kalau cetak wang ke terlalu luar macam Zimbabwe, akan trigger inflasi. Itu yang berlaku di Zimbabwe. Dia cetak wang berleluasa, maka inflasi tinggi. Sebab awak dah belajar teori kan? Inflation is a monetary phenomena kan? Iaitu, inflasi adalah fenomena keuangan. Jadi kalau banyak sangat cetak wang, inflasi akan tinggi. Jadi inflasi Zimbabwe masa tu, mencecah pada satu ketika, inflasi dia mencecah lebih 100,000%. Inflasi dia. Kita tak boleh bayang logik kan? Inflasi dia lebih 100,000%. Maksud dia, harga barang di Zimbabwe masa tu, dia boleh berubah seminit. Boleh berubah. Awak pergi kedai ni, pukul 9 pagi, harga sekian. 1 minit, harga dah naik dah. Maksud gitu. Dekat Malaysia tak ada lah begitu kan. Awak pergi Speedmart, pukul 9, harga sama je kan. Pukul 10, awak beli sardin, harga berubah lah. Sama je kan.
Tapi sebenarnya awak pergi pukul 9 harga lain, pergi 9.30 harga lain, pukul 10 harga lain. Itu yang berlaku masa tu. Okey, jadi ada risiko lah. Jadi sebab tu bank negara mereka kena bertindak secara bijaksana supaya bila mereka nak cetak wang, pastikan pencetakan wang tadi adalah satu kadar yang paling optimum yang mana dia tidak memberi kesan kepada inflasi dan juga kedudukan kadar tukaran kita. Okey? Alright, boleh ya? Okey, so saya bagi rehat 5 minit dulu. Kemudian kita akan sambung bab seterusnya lah, bab 7 ya. Okey, break. Take 5 ya. Prof masuk balik pukul berapa? 10 suku, 10 sekarang pukul 10. 10.10 boleh? boleh. Prof. Okey, 10 minit lah saya rehat. Alright. Prof. Ya. Prof boleh stop record dulu ke dan continue record kemudian ke, nanti dia akan ada 2 file yang akan masuk dekat dalam Prof punya Google Drive. So yang tadi saya akan tekan apa? Stop. Boleh stop. Lepas tu? Nanti Prof record balik semula kejap lagi. Nanti dia automatic save dekat mana? Dia automatic save dekat Google Drive yang Prof pakai email untuk akses Meet ni. Oh, begitu ah? Ya, betul. Okey, terima kasih. Nanti Prof share ni yang coding ni.